All right, so we go back here. Okay, can see the screen sayang? Can. Can. Okay, nah kita tengok kat sini. Beda, Rafi said something later. Sayang, 2 minutes I just check. What is it? Oh, okay. Alright, so penyerahan Sarawak kepada kerajaan British selepas Perang Dunia Kedua tamat, tentera British mendarat di Kuching. Mereka memperkenalkan pentadbiran tentera iaitu British Borneo Civil Affairs Unit pada, this is actually like PTB lah, right? So mereka tubuhkan pada 11 September 1946, and pada tahun 1946 British kemudian memperkenalkan BMA. Okay, BMA ialah British Military Administration di Sarawak, and pada 1 Julai 1946. Yes, sayang. You are presenting the writing or notes? No, notes. Okay. Can see the notes or not? Yes. Alright, so cikgu ulang balik. Nah, 4.4, kita sedang belajar penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Nah, after Perang Dunia Kedua, tentera Australia mendarat di Kuching. Okay, mereka mendarat di Kuching dan memperkenalkan pentadbiran British iaitu British Borneo Civil Affairs Unit pada 11 September, which is another military. Okay. Kemudian pada 1946 British memperkenalkan BMA, British Military Administration, again di Sarawak. Pada 1 Julai 1946, finally they managed to convince Charles Wynabrooke menyerahkan Sarawak kepada British. Nah, penyerahan ini mendapat tentangan hebat daripada masyarakat tempatan di Sarawak. Boleh faham sayang? Boleh ya? Dia mendapat penentangan. Now we are going to see why. Apakah faktor-faktor penentangan Sarawak? Okay. Nah, faktor penyerahan. Satu, kita ada masalah pewarisan takhta. Nombor dua, kita ada desakan kerajaan British. Nombor tiga, kita ada masalah kewangan. There are three things yang membawa kepada masalah berlaku penyerahan ini ya. Satu, pewarisan takhta. Nah, apa itu pewarisan takhta? Nah, Wynabrooke actually tak ada anak lelaki. Okay, so dia tak ada anak lelaki, dia sepatutnya serahkan kepada anak saudaranya Anthony Brooke. Okay, iaitu anak saudara ini adalah anak kepada adik perempuan dia. Okay, tetapi he don't want to give it to him. Anthony Brooke, Bertam Brooke is adik perempuan dia. So Bertam Brooke punya anak lah Anthony Brooke, and Wynabrooke ini tak mau give away to kita punya Anthony Brooke. Okay, masalah pewarisan takhta, kita boleh lihat Wynabrooke tidak mempunyai anak lelaki untuk menggantikan tempatnya sebagai raja, and beliau semakin uzur dan juga tua. Wynabrooke juga enggan melantik anak saudaranya Anthony Brooke, iaitu anak Bertam Brooke, untuk menggantikannya. So that is pewarisan takhta. One, he have no son. Second, he's getting old. He also don't want to lantik anak saudaranya, iaitu Anthony Brooke, untuk mentadbir Sarawak. Okay, that was the first factor. Now kita masuk kepada masalah yang kedua, iaitu desakan kerajaan British. Sayang, okay. Desakan kerajaan British. Now, what is desakan kerajaan British? I already told you the huraian sedikit daripada tadi. Memang British ni nak ambil Sarawak. So apa yang mereka buat adalah British inginkan Sarawak bagi meluaskan kuasa dan menjadikannya sebagai tanah jajahan. Ini membolehkan mereka menguasai ekonomi serta mendapatkan kepentingan pelaburan British. Pada 28 Februari 1945, pejabat tanah jajahan mengutus surat kepada Wynabrooke tentang pendirian untuk penyerahan Sarawak. Okay, and akhirnya Wynabrooke bersetuju untuk menyerahkan Sarawak. So anda boleh nampak daripada awal British telah pun ingin menguasai Sarawak. They already planned, they want to catch Sarawak sebagai tanah jajahan. Why?
Ini akan membolehkan mereka menguasai kekayaan ekonomi dan mendapat kepentingan pelaburan British. And their first try was pada 28 Februari, pejabat tanah jajahan mengutus surat kepada Wynebrook tentang pendirian tentang penyerahan, and finally by November, Wynebrook telah bersetuju untuk menyerahkan kepada British. Can understand sayang? Boleh faham? Okay, third one, kita ada masalah kewangan. Nah, Brooke juga menghadapi masalah kewangan. Wynebrook menghadapi masalah kewangan untuk memulihkan semula Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. Why? You boleh nampak. Ekonomi Sarawak ini, dia telah musnah dengan banyak ya. So, anda boleh nampak. Because of the war, lumbung minyak musnah, ladang getah musnah, kemudahan pendidikan terbiar, kemudahan kesihatan terbiar, jalan raya dan lapangan terbang juga perlu diperbaiki. Wynebrook tidak mampu untuk membangunkan semula Sarawak. So keadaan inilah which bring him to make a decision untuk serahkan kepada kita punya British. Faham sayang tinggal masalah ini? Yes. What is the first masalah? Masalah pewarisan takhta. Okay, huraikan kepada cikgu sayang, apa artinya masalah pewarisan takhta? Wynebrook tidak mempunyai anak lelaki untuk menggantikan tempatnya sebagai raja. Sedangkan beliau semakin tua dan uzur. Wynebrook juga enggan melantik anak saudaranya Anthony Brooke, anak Bertram Brooke, untuk menggantikannya. Okay, thank you sayang. Can you understand this one? Boleh faham ya? Okay, Yes. second one kita tengok kat sini sayang. Nah, desakan British. Kenapa British desak sayang? Meluaskan kuasa menguasai kekayaan ekonomi. Mereka ingin menguasai kekayaan ekonomi serta menjaga kepentingan pelaburan British. So, first attempt what they do sayang? Mereka telah Mengutus surat. Mereka telah mengutus surat kepada Wynebrook tentang pendirian untuk penyerahan Sarawak. Akhirnya what Wynebrook buat? Wynebrook bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Kepada British. That's it. Okay, 2 minutes sayang. There's another boy he's supposed to come. Mana itu budak? Dua ini. I add him in the group. Saya cikgu sudah lupa lah dia. Sometimes these people, saya pun lupa, korang pun kena masuk sendiri. So private student bisa lupa. Kita hantarkan. Mana dia? Hai. Problem. Sorry guys. Sorry Hiromis, kejap lah sayang. He's supposed to, he's like you lah, he's a private student. Dah. Okay, so cikgu ulang balik apa yang cikgu beritahu tadi. Alright, so Wynebrook bersetuju untuk menyerahkan Sarawak. So bila dia setuju, kita tengok balik apa yang kita belajar tadi. And lagi satu adalah masalah kewangan. Wynebrook juga menghadapi masalah kewangan untuk memulihkan Sarawak because after the war, ekonomi Sarawak was very bad.
he really cannot betulkan Sarawak. Why? Tengok kat situ, semua, the main thing adalah semua lumbung minyak musnah, because Sarawak punya economy is depending on minyak. That one all gone. Nombor 2, ladang getah pun hancur. So anda boleh nampak, first one, lumbung minyak musnah. Second one, ladang getah pun dah hancur. And then, sistem pendidikan mereka juga terbiar, kemudahan kesihatan juga terbiar. And pada masa yang sama, jalan raya, lapangan, this is after the war time lah. So that he have no money to maintain Sarawak. So that's why he make a decision untuk serahkan ya. So now I'm going to show you dalam cikgu punya ringkasan ni. Okay. So can see Hirumi? Yes. Okay. Right. So, kita tengok sini ya. Nah, faktor penyerahan. Nah, faktor penyerahan yang pertama adalah mereka ada masalah pewarisan takhta. Why? Kita punya Charles Wynerbrook ini sudah tua dan uzur, dia juga tak ada anak. And pada masa yang sama, Anthony Brooke dikatakan boros. Boros means he's very spendthrift. So kita boleh nampak isu pewarisan takhta Charles Wynerbrook. Wynerbrook sudah tua dan uzur, and anak saudara dia, iaitu kita punya Anthony Brooke, adalah seorang yang boros. That's one issue. Second issue, daripada dulu British telah mendesak Charles Wynerbrook untuk serahkan. Why? Satu, kita boleh nampak mereka punya ekonomi runtuh dan sebagainya ya. Ia sebagai menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahannya untuk pembangunan ekonomi mereka dan juga meningkatkan pelaburan mereka. So dengan ini pada Februari mereka telah menghantar surat kepada Charles Wynerbrook mendesak agar menyerahkan Sarawak kepada British. And third masalah faktor penyerahan dia adalah mereka. So first one kita dah tahu, second one desakan British, third one kita ada masalah kewangan. Now, Sarawak menghadapi masalah ekonomi yang sangat teruk after the war, and dia tak dapat kembalikan Sarawak. And pada masa yang sama, Charles Wynerbrook juga tidak mampu untuk meningkatkan Sarawak. So these are the three reasons yang Charles Wynerbrook akhirnya terpaksa mengambil keputusan untuk menyerahkan Sarawak. Hirumi, faham sayang? Boleh? Can understand, darlings? Sorry, you are just join. Listen, guys, darling. See, Sarawak, they are going to surrender. Sarawak was under Charles Wynerbrook. Charles Wynerbrook now forced by British to surrender Sarawak kepada British. There are three reasons apart from British are forcing. There also another reason where he also think it's better for him to surrender. One, pewarisan takhta. Pewarisan takhta means he have no, dia tak ada anak. Alright, Charles Wynerbrook kini sudah tua dan uzur, and dia ada seorang anak saudara, his sister's son, that is Anthony Brooke. Anthony Brooke adalah seorang yang boros and dikatakan tidak layak. Kemudian kita juga ada desakan British. Okay, Sarawak ni very important kepada British kerana Sarawak boleh dijadikan sebagai tanah jajahan. Ia juga dapat meningkatkan ekonomi mereka, and British juga dapat meningkatkan pelaburan mereka. So dengan ini, mereka telah menguntur surat ke London meminta agar Charles Wynerbrook serahkan kepada British. And finally, mereka Sarawak Charles Wynerbrook sendiri menghadapi masalah kewangan. Now, masalah kewangan mereka semakin teruk and keadaan tidak dapat kembali kepada asal because everything is gone. Lumbung dah binasa, kesihatan dah hancur, pendidikan dah hancur, and Charles Wynerbrook tak mampu untuk membangunkan Sarawak. Tiga faktor ini faham sayang? Yes, teacher. Hirumi, can understand, darling? Yes. Okay, now kita akan lihat bagaimana proses penyerahan itu berlaku ya. Alright. Okay.
Okay, this question goes to you. Hiromi, remember or not when Tanah Melayu ingin diserahkan kepada British, siapa mereka menghantar untuk dapatkan tanda tangan? Winbrook. Ah, who sayang? Siapa who British sent to get tanda tangan? Michael, remember or not? Sama. Ini pun lebih kurang sama cerita dia. Cerita dia dulu Michael buat tipu hela. Kat sini Brian akan buat tipu hela. Who is Brian? Brian adalah kita punya secretary kepada Wynerbrook. Okay, so kita akan lihat bagaimana proses penyerahan Sarawak kepada British ya. Nah, pejabat tanah jajahan mengutus surat kepada Wynerbrook pada 28 Februari 1945 untuk meminta beliau menandatangani surat perjanjian dengan George Henry Hall. Okey, iaitu Setiausaha Tanah Jajahan. Pada 24 Oktober, beliau bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Can you all understand? British send letter kepada siapa? Kepada Wynerbrook, meminta beliau menandatangani perjanjian dengan George Henry Hall. Beliau adalah Setiausaha Tanah Jajahan, and officially 24 Oktober beliau bersetuju untuk menyerahkan kepada British. So Wynerbrook, so once he done, now he have to go and ask the public punya opinion and also rakyat tempatan. So that's why Wynerbrook telah menghantar setiausahanya Gerard T. McBrien untuk mendapatkan persetujuan daripada orang tempatan. And as we know, Gerard McBrien telah menggunakan tipu hela dan sebagainya. Within 2 months, he managed to get all the signature. So now Gerard McBrien bersama-sama dengan dokumen itu ke London, yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Sarawak telah ke London, and Wynerbrook bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Namun penyerahan ini dilakukan tanpa pengetahuan rakyat. Can you all understand cerita ini? Yes. Yes. What do you understand, Suhail? Number one, what happened there? Sohil Kumar, right? Yeah. Okay, so I got a student Sohail say I'm following the one. Oh, Sohil, tell me, my dear. What is the first one? Pejabat Tanah Jajahan mengutus surat kepada Wynerbrook untuk meminta mendatangi surat perjanjian dengan George Henry Hall. Because why? They want to take Sarawak ready, correct or not? Yeah. So they are pushing him, and finally, when he sign up? 23rd October. He signed up the agreement, correct or not? Yeah. And then he agrees to serahkan. So dia menghantar siapa, sayang? Gerard T. McBrien. Thank you. Hiromi, siapa Gerard T. McBrien dan apa yang perlu buat? Gerard T. McBrien ialah setiausaha peribadinya untuk mendapatkan persetujuan daripada Ketua Tempatan. He managed to get it, dona sayang? Yes. Yeah. So Gerard T. Bryan pulang ke London. He went to London bersama dengan dokumen yang ditandatangani oleh Ketua Tempatan Sarawak. Brooke bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Namun penyerahan itu dibuat tanpa pengetahuan rakyat. So do you think rakyat will be happy? No. No. So rakyat is really not happy. So what happened adalah pada masa Gerard McBrien serahkan dokumen tanda tangan, rakyat telah mula mengadakan bantahan, dan mereka telah mengeluarkan surat bantahan, mereka telah menghantar telegram, so many things. In your buku teks tak ada, tapi nanti kita akan, because there's no continuation story in your buku teks. So semasa McBrien serahkan dokumen penyerahan, the locals of Sarawak already sent so many telegram, so many surat bantahan kepada Britain. So pada masa ini British takut. Why? Kalau dia masuk, mampus British. Correct or not? Betul kan? Yes. So kalau British Yeah. masuk now,
kita punya Charles Wynebrook serta it's okay, you can take it. British nak masuk, what will happen? Rakyat akan memberontak. Sebab itulah apa yang berlaku, tengok kat sini. Okay. So now when British got 2 letter, he don't know how to go enter now. Now what happened? British now mengarahkan Wynebrook mendapatkan kelulusan Majlis Negeri because tadi Majlis Negeri ini dibuat oleh kita punya McBrien. So kita tak tahu sama ada McBrien ini betul ataupun tidak. So now dia nak dapatkan again kelulusan Majlis Negeri dan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. Boleh faham sayang? Ya. Yes. Okay. Dalam masa yang sama, British telah menghantar 2 ahli parlimen mereka sama dengan Tanah Melayu. Tanah Melayu, okay, mereka menghantar L.D. Gummers dan David Rhys-Williams. Sama juga kat sini, British juga menghantar 2 orang ahli parlimen iaitu L.D. Gummers dan David Rhys-Williams untuk meninjau buat tinjauan di Sarawak. Okay, so mereka meninjau kita punya kedatangan ini. Why these are the British Parliament people. They are coming here untuk meninjau dan melihat betul ke orang-orang Sarawak ni menentang mereka punya kedatangan. So anda boleh nampak apa yang mereka nampak kat sini adalah so mereka telah membuat tinjauan dan kita ada laporan tinjauan kat bawah. Okay, dalam laporan tinjauan tu apa yang dikatakan? Sebahagian besar peribumi menentang penyerahan Sarawak. Orang Cina menyokong penyerahan Sarawak. Terdapat juga penduduk yang tidak memahami maksud penyerahan Sarawak. So we can categorize into 3. One, mostly of the peribumi mereka menentang penyerahan Sarawak. Nombor 2, orang Cina menyokong penyerahan Sarawak. Dan terdapat juga penduduk yang tidak memahami maksud penyerahan Sarawak. Laporan Gummers dan Rhys berkaitan dengan penyerahan Sarawak kemudian telah dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi. Cikgu, Ya sayang. I can only masuk until 8 o'clock, then I'll go into my chemistry class. Is that okay? No problem, I can understand. Alright. Too Thank busy you. lah you guys are. Fine. Okay. Alright, so can you all understand? Hirumi faham sayang? Yes. Alright, so kita boleh nampak laporan L.D. Gummers dan Rhys yang berkaitan dengan isu ini telah dibawa masuk untuk diundi. Alright, so apa yang berlaku? Now kita boleh nampak kita punya Majlis Negeri bersidang. And Majlis Negeri telah mengeluarkan rang undang-undang penyerahan atau session bill. So they do the voting. When the voting time, apa yang berlaku adalah kita nampak keputusan menunjukkan bahawa golongan pro penyerahan menang dengan 9 undi menyokong dengan 16 undi menentang. Fahamkah? Yes. Alright. So Majlis Negeri, so because British say ask the keputusan daripada kelulusan daripada Majlis Negeri what? So Majlis Negeri ini membuat persidangan and then daripada keputusan itu mereka dapati 19 people undi sokong, 16 people undi menolak. Memandangkan majoriti sokong, mereka telah mengeluarkan rang undang-undang penyerahan. They call as session bill. Okay. And the final one. So selaras dengan itu, Sarawak telah dijadikan sebagai negeri naungan British, dimansuhkan dan Sarawak disahkan sebagai tanah jajahan British. And 1 Julai 1946, hari penyerahan Sarawak diisytiharkan di Kuching. So ini dia proses dia bagaimana kita nampak penyerahan Sarawak. So I already make it in a tulisan version. I want to show you all this. Okay. Okay, now first one kita lihat kat sini sayang. Will you call you back sayang? I'm in the class, will call you. Okay, now proses penyerahan berlaku ya. So bagaimana kita punya proses? Nah, pejabat tanah jajahan. Okay. Pejabat tanah jajahan London menyerahkan surat kepada Charles Wynebrook. So meminta agar dia agree, and pada Oktober 1946 Charles Wynebrook agree with that. So
Wynebrook menghantar siapa sayang? Gerard McBrien, correct or not? So Wynebrook telah menghantar Gerard McBrien untuk mendapatkan persetujuan ketua tempatan. Okay, Gerard McBrien ke London bersama dengan semua dokumen, and Charles Wynebrook telah setuju untuk serahkan kepada British tanpa pengetahuan rakyat. Rakyat tidak puas hati, mereka menunjukkan bantahan dan juga surat bantahan ke London dan sebagainya. Ini tak ada ya, actually buku lama memang ada tapi buku sekarang tak adalah. You can, if you remember tanpa pengetahuan rakyat, you want to tambah pun no problem. Then, so bila surat tu sampai and apa yang berlaku adalah British was very scared to come inside because rakyat pun sudah tulis surat hantarkan sulit dan sebagainya. So dengan itu, British mengarahkan Charles Wynebrook mendapatkan kelulusan daripada Majlis Negeri dan juga rakyat. So, better get it officially from the Majlis Rakyat dan sebagainya. So dalam masa yang sama, British telah menghantar L.D. Gummers dan juga David Rhys-William atau Rhys-William, mereka tiba di Kuching. And tugas mereka adalah meninjau sejauh mana orang Melayu ataupun peribumi menentang Malayan Union. So laporan itu anda dapati penentangan yang hebat daripada peribumi, Chinese menyokong, and ada juga penduduk yang tidak tahu tentang penyerahan ini. And laporan ini telah dibawa berbincang ke Majlis Negeri. And finally, Majlis Negeri telah mengeluarkan Session Bill. Nah, Session Bill ini adalah rang undang-undang penyerahan. Iaitu mereka mengambil keputusan berdasarkan kepada mesyuarat majlis. Whereby keputusan 19 setuju untuk penyerahan, 16 tak setuju untuk penyerahan. And finally, Sarawak menjadi tanah jajahan British. And dia diisytiharkan di Kuching pada 1 Julai di Kuching. Every year dia akan sambut ya, dan ini menyebabkan pada masa ini mereka menghadapi banyak masalah. Can you all understand so far? Yes. Yeah. Okay. Now kita masuk kepada bahagian yang berikutnya. Alright. Okay, ini dah. Okay. So bila dia dah ada reaksi dan sebagainya, kita akan lihat bagaimana reaksi penduduk pula. Do they happy? Oh, mereka marah. Okay. Alright. So, anda boleh lihat bahagian berikut. Okay, 4.5. Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak, menentang dan juga menyokong. So, ada yang menyokong penyerahan Sarawak, can say 10%, another 90% menolak penyerahan Sarawak. Nah, apakah faktor-faktor penentangan? Nah, faktor penentangan yang pertama adalah mereka marah dengan tindakan Wynebrook yang bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Remember 1941? Hirumi, remember 1941 sayang? Yes. What I told you just now, what is that? Wynebrook bertentangan dengan Perlembagaan 1941. So, Perlembagaan 1941, before the World War started, Wynebrook already agrees that he's getting old and he must surrender the country to the people. And he already signed the agreement that dalam masa end of 1941, dia akan berikan negeri kepada rakyat. Tetapi kini dia berikan kepada British. So tindakan ini bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Second, Wynebrook juga dikatakan mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Okay, before Charles Brooke meninggal dunia, Charles Brooke ni ada dia ada seorang anak perempuan iaitu Bertram Brooke. And Wynebrook pula adalah anak saudara lelaki because Charles Brooke ni tak ada anak perempuan. So apa yang dikatakan oleh Charles Brooke adalah dia kata if anything, any decision you want to make, you must talk to my daughters
husband, my daughter, that's Bertam Brooke, and also anaknya iaitu Anthony Brooke. Tetapi pada masa penyerahan ini, apa yang berlaku, Wainer Brooke tidak berbincang dengan mereka. And Gerard McBrien juga telah menggunakan muslihat. So kita boleh nampak there are 3 bahagian, iaitu first kita ada Wainer Brooke bertentangan, tindakan Wainer Brooke bertentangan dengan perlembagaan. Wainer Brooke telah mengetepikan surat wasiat Charles Brooke, and finally Gerard McBrien menggunakan muslihat. So we see here sayang. Okay. Once done this one, we do a bit of latihan ya. Okay, now. Okay, tindakan Wainer Brooke bertentangan dengan perlembagaan 1941. Nah, prinsip ke-8 dalam perlembagaan 1941 menyatakan pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat. Menurut perlembagaan, penduduk Sarawak akan dibimbing untuk mentadbir negeri sendiri. Alright? So that is what in the perlembagaan 1941 telah dinyatakan. Namun berikut tindakan Wainer Brooke menyerahkan Sarawak melanggar prinsip ke-8 dan beliau menafikan hak rakyat Sarawak untuk mendapatkan pemerintahan sendiri seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Can you guys understand yang ini? Yes. Faham? Yes. So, Yes, teacher. alright, very good, darling. Okay. Now, kemudian kita tengok Brooke mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Nah, Wainer Brooke telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda Anthony Brooke dan juga Tuan Muda Bertam Brooke. So, golongan penentang penyerahan mahu pemulihan pemerintahan dinasti. Because why? The people of Sarawak would love to be under Brooke, because if they are still under Brooke, it will be easier for them to get independence. Now, Brooke family is giving away to British, which is going to be very hard. So that's why the locals was very unhappy dengan kita punya penyerahan ini ya. So anda boleh nampak Wainer Brooke telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Brooke, dan golongan menentang penyerahan ini mahu pemulihan pemerintahan dinasti Brooke supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah. Boleh faham yang ini? So here we got 2 issue. One, we talk about Wainer Brooke tidak berbincang dengan Anthony Brooke dan juga Bertam Brooke. Lagi satu, golongan penentang penyerahan. Okay, I call them as a GAP, anti penyerahan atau penentang penyerahan, mahu penentangan pemerintahan Brooke supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah. And finally, Gerard McBrien menggunakan muslihat. Gerard McBrien telah menggunakan pelbagai muslihat. Apakah muslihat yang digunakan oleh Gerard McBrien sayang? Apa muslihat sayang? Tekanan. Digunakan tekanan lagi. Desakan. Desakan. Pujukan. Correct or not? Yes. Lagi satu. Sogokan. Sogokan. Sogokan means dia memberikan duit. Alright. So and also untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Okay. Hiromi, can you explain to me tindakan Wainer Brooke sayang? Prinsip ke-8 dalam perlembagaan 1941 menyatakan bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Menurut perlembagaan, penduduk Sarawak akan dibimbing untuk mentadbir negara sendiri. Namun tindakan Wainer Brooke menyerahkan Sarawak melanggar prinsip ke-8. Beliau menafikan hak rakyat Sarawak untuk mendapatkan pemerintahan sendiri seperti yang termaktub dalam perlembagaan ini. Okay. Alright. Second one, kita ada Rafi. Terangkan kepada cikgu tentang surat wasiat Charles Wainer Brooke sayang. So pertama is Wainer Brooke telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda iaitu Anthony Brooke dan Tuan Muda Bertam Brooke. Yep. Nombor 2 is golongan menentang penyerahan mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brooke supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah. Why they want again sayang mulakan pemerintahan Brooke so that mereka boleh dapat merdeka, correct or not? Betul cikgu. Dengan cepat. Okay. Finally, Gerard McBrien. Sohil.
Gerard T. McBride menggunakan pelbagai muslihat seperti tekanan, desakan, pujukan dan sokongan Alright, so dia telah untuk hmm, untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. very good. So boleh faham yang ini sayang? Yes. Yes, boleh faham Rafi faham sayang? Faham? Faham teacher. Very good. Okay. Now kita masuk kepada bahagian berikutnya, iaitu apakah bentuk-bentuk penentangan rakyat sama dengan penentangan yang digunakan di Tanah Melayu juga. Alright. So anda boleh nampak mereka mengadakan persidangan, mereka mengadakan demonstrasi, meletak jawatan beramai-ramai. Mereka mengadakan persidangan, mengadakan demonstrasi, meletak jawatan beramai-ramai. Ada juga bantahan daripada golongan wanita, mereka juga menggunakan akhbar, mereka juga menulis surat bantahan, mereka juga menubuhkan kumpulan Rukun 13. And kumpulan Rukun 13, it was the final where they will bunuh Sir Duncan Stewart. Duncan Stewart adalah Governor British yang kedua. So they will kill him. So ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau bentuk penentangan yang dilakukan oleh penduduk, ya. So we go one by one. Okay. Two minutes, cikgu sedang potong. Rafi, sekolah dah sampai mana sayang? Ya, orang dah habis bab ini ya? Dah. Yeah. You're going to bab 6 ready, 5 ready. Yep. Another 1 more week or 2 weeks I have to finish up. Because memang dia banyak. Okay, nah kita tengok anda kat sini. Alright. Okay, first one kita boleh nampak kat sini. Mereka mengadakan persidangan. Nah, persidangan ini, anda, everybody can see the screen guys? Boleh nampak 3 of you? Yes. Boleh. Yes, sure. Okay. Now, mengadakan persidangan, objektif persidangan adalah untuk mengadakan demonstrasi pada 1 Julai. Remember, 1 Julai is the day yang mereka, what they do sayang? What they do? Celebrate. Yes, penyerahan. 1 Julai 1946 was the penyerahan. So dengan ini, mereka punya objektif adalah untuk mengadakan demonstrasi pada 1 Julai, setiap 1 Julai sebagai penentangan penyerahan kepada British. Boleh faham? So mereka menggunakan, the first one adalah persidangan. So persidangan ini telah digunakan setiap pada 1 Julai, mereka beranggap sebagai tarikh penyerahan ini sebagai demonstrasi. Pihak yang menganjurkan adalah Johan Anang dan juga Sarwaki Osman. And persidangan ini dipengerusikan oleh Johari Anang. Kita punya persidangan ini dihadiri oleh Pergerakan Melayu Muda. Kita ada Barisan Pemuda Sarawak. Kita ada Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Persatuan Melayu Miri, Kesatuan Melayu Matu dan Persekutuan Bumi Putra. If you can't remember all their name, persatuan ambil 2 atau 3 ya. So you ambil yang paling senang. Barisan Pemuda Sarawak, Persatuan Melayu Sibu, and kita punya Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. PBS, PKM dan juga PMM. Ingat yang tu. Alright. Now, so that is on 1 December ni mereka ingin mengadakan persidangan sebagai menentang apa sayang? Menentang
penyerahan Sarawak. Okay, that is number 1. Okay, whereby pengurusinya adalah kita ada Johari Anang dan juga kita ada orang lain, orang yang lagi satu adalah Sarwaki. Sarwaki apa sayang? Sarwaki Osman. Okay. Nah, kemudian berikutnya kita lihat demonstrasi. Okay. Mengadakan demonstrasi. Demonstrasi yang pertama, and we do have demonstrasi yang lain yang kedua ya. Nah, demonstrasi yang pertama pada 30 Oktober 1946, demonstrasi pertama diadakan ketika kedatangan Governor pertama iaitu Charles Eden Clark ke Astana. Astana is their cabinet. Alright, it's like rumah menteri and everything lah. So when Charles, kalau anda pergi Kuching, in the middle town of Kuching, you boleh nampak there's a very big river, Sarawak River there, and front of it dia bina Astana. Astana adalah the center, alright? Okay, so pada 30 Oktober 1945, demonstrasi pertama diadakan ketika kedatangan Governor pertama, iaitu Charles Eden Clark di Astana. Dipengerusikan oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan disertai oleh 16 persatuan Melayu. Boleh faham sayang? And mereka mendesak British berundur daripada Sarawak. Slogan yang digunakan ditulis pada sepanduk dan poster ditampal di pokok perahu dan jati. Nah, apa yang mereka katakan? Kami membantah dengan sekeras-kerasnya atas tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada kolonial Inggeris. Sarawak adalah hak kami, leburkan koloni. And mereka kata no cession. Remember the cession bill? Mereka katakan. So boleh faham yang ini? So that our demonstrasi. Demonstrasi yang pertama diadakan di mana sayang? Diadakan di mana? Di Astana. Semasa siapa datang? Charles Eden Clark. Yes, semasa kedatangan Charles Eden Clark, and dipengerusikan oleh siapa? Datuk Patinggi Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Correct or not? Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, and mereka mendesak siapa undur? British. Yes, berundur dari Sarawak. Okay, and then kita tengok, anda boleh nampak cikgu dah letakkan gambar here. Okay, so we do not want to be colonized. No cession bill. Ni semua yang dikatakan. Nah, demonstrasi yang lain, okay. Nah, kita juga ada demonstrasi yang lain. Demonstrasi lain ini dianjurkan di Sibu, okay, oleh Pergerakan Pemuda Melayu. Sesama juga mereka menganjurkan penentangan terhadap kita punya British. So that is the second one. Okay. Alright. Now can understand, boleh nampak? The first one yang kita nampak adalah mereka buat persidangan. Second one mereka buat apa? Mereka buat demonstrasi. Correct or not sayang? Now, dalam demonstrasi ini later I show you. Anda boleh nampak how many people and everything. So dalam demonstrasi ini apa yang berlaku adalah ramai yang terlibat adalah kaki tangan kerajaan. Okay, boleh faham? Can understand, ramai yang terlibat adalah siapa sayang? Siapa yang terlibat? Ramai yang terlibat adalah kaki tangan kerajaan. So what do you think British will do? What do you think British akan buat? Apa anda rasa? Bila too many government sector, government people are joining this one, what will happen sayang? Apa anda rasakan British akan buat? Government is British one. These people are under the British, correct or not? That means they are working for British. Now they are joining penentangan. Mereka British telah mengeluarkan surat perkeliling nombor 9 atau perkeliling nombor 9 Circulation 9. So Circulation in 9 ini adalah memberi amaran kepada kaki tangan kerajaan tidak melibatkan diri dalam gerakan anti penyerahan. Boleh faham sayang? Boleh. Bila British dapati, there are a lot of people
Government sectors people and teachers are joining. So anda boleh nampak British bertindak mengeluarkan Perkeliling nombor 9 atau Circular number 9 pada Disember 1946, memberi amaran kepada kaki tangan kerajaan tidak melibatkan diri dalam anti penyerahan. So selaras dengan itu, apa tindakan rakyat? So anda nampak tindakan rakyat. Seramai 409 kaki tangan kerajaan telah meletak jawatan. So mereka ini anda boleh nampak, so when they are angry, all of them meletak jawatan. Kita ada guru serta petugas di pos dan telegram, Jabatan Marim dan Kastam, Perubatan dan Kesihatan, Percetakan, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Bomba, Perbendara, all of them. Around 500 lah, 449 people meletak jawatan, and 56 pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak juga bertindak menamatkan pengajian. Tindakan ini sebagai bantahan terhadap Perkeliling nombor 9. So anda boleh nampak yang ini. So demonstration in the ground of the Datuk Patinggi House on 2nd April 2nd arranged themselves to form an anti-session slogan, no session. Number 9. No circular. Number 9, the circulation was government warning to all the civil servants that they would be liable to instant dismissal if they associate with any activity designed to keep the question of session bill open. Okay, or committed any action to disloyalty to the government. So anda boleh nampak they go against session bill. Ini adalah dia punya bentuk 9 dia buat. Boleh nampak kah? Kan? Boleh. So ini adalah what they do sayang, meletak jawatan secara Ramai-ramai. beramai-ramai. So siapa yang meletak jawatan? Why mereka letak jawatan? Because of apa? Perkeliling Nombor 9. nombor 9. Apa yang dikatakan Perkeliling nombor 9 sayang? Amaran kepada siapa? Kaki tangan kerajaan Very, tidak melibatkan diri dalam, dalam gerakan anti penyerahan. very good. So what tindakan rakyat buat? For Seramai kaki tangan kerajaan Betul. letak jawatan. Correct or not? And Yes. 56. Apa sayang? Pelajar. Maktab Perguruan Melayu Sarawak. Yes, Maktab Perguruan juga mereka memberhentikan tindakan ini. Boleh faham ah? Can understand so far? Yes. Boleh ya? Yes, Okay. teacher. Let me finish up the golongan wanita, then kita buat latihan ya. So kita tengok kat sini. Now, golongan bantahan golongan wanita. Golongan wanita yang menentang penyerahan, hebat menentang penyerahan. Kita ada Cikgu Lily Aberwan, Hajah Sipah Tengku Ottoman, Dayang Fauzia, and then kita ada Cikgu Ajibah Abul. And ketua kaum yang diketuai oleh Cikgu Lily Aberwan telah ke Rumah Panjang untuk mengadakan kempen kesedaran. Mereka juga menghantar demonstrasi menentang penyerahan Sarawak. Kaum wanita diketuai oleh Cikgu Ajibah Abul bergabung tenaga dengan gerakan anti penyerahan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Boleh faham sayang? So kita boleh nampak siapa terlibat. Golongan wanita. Wanita juga terlibat. So kita pilih 2 nama. Apa nama penting? Cikgu Lily Aberwan. Nah, Cikgu Lily Aberwan ini pergi ke kawasan mana sayang? Rumah Panjang. Rumah Panjang, especially rumah orang Iban, dan mewujudkan kesedaran. And mereka juga telah mengadakan demonstration. Okay, anda boleh nampak kat bawah ni, ini adalah demonstration. And then kita ada Cikgu Ajibah. Apa nama cikgu tu? Cikgu Ajibah Abul. What she did sayang? Bergabung tenaga dengan gerakan anti penyerahan. Yes, gerakan anti penyerahan. So anda boleh nampak kesemua mereka ini marah dan mereka melakukan penyerahan. Okay, so now I'm going to show you apa yang kita dah belajar, what I told you just now ya. Okay, so ini adalah cara-cara penentangan mereka.
Okay, so far cara penentangan yang kita belajar. Pertama sekali kita belajar tentang, sorry ya, semua nampak sayang? Nampak. Yes, teacher. Sorry ya. Okay, first one. Pertama sekali adalah mereka mengadakan persidangan 1 Julai. Persidangan diadakan di Bandar Kuching sebagai menentang penyerahan, dan persidangan ini telah dipengerusikan oleh Johari Anang dan juga diwakili oleh persatuan-persatuan yang lain. Nah, kemudian kita ada demonstrasi. Demonstrasi diadakan di Astana semasa kedatangan Sir Charles Aidan Clark. Beliau adalah Governor pertama Sarawak. He's the first governor, ya. Dan persidangan ini atau demonstrasi ini dipengerusikan oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan mendesak British untuk berundur. Ada juga persidangan lain dibuat di Sibu, dan ini adalah oleh Pergerakan Melayu Muda. Dan cara yang ketiga, number 1, number 2, number 3. Cara yang ketiga mereka buat adalah meletak jawatan beramai-ramai kerana mereka menentang Perkeliling nombor 9. Nah, Perkeliling nombor 9 adalah amaran kepada kaki tangan kerajaan untuk menyertai gerakan anti penyerahan. Faham sayang? So selaras dengan itu, 409 kaki tangan kerajaan meletak jawatan, 56 pelajar maktab juga menamatkan pengajian mereka. And finally, kita belajar tentang bantahan golongan wanita. So kita ada Cikgu Aberwan, Lily Aberwan telah pergi ke Rumah Panjang. Mereka juga terlibat dalam demonstrasi, banyak demonstrasi yang lain. And Cikgu Ajiba Abul memimpin gerakan anti penyerahan. Nampak ke? Can you all understand bahagian ini, children? Boleh. Ya. Okay. Keluarkan mentor book anda. Everybody got your mentor book? Yes. Okay, keluarkan sayang. Okay. Muka surat 57 sudah buat belum? No, this one. Mana? Rafi, 57 sudah buat belum? Sekejap, let me get my book. Apa saya? Okay, go and take your book. Nampak gambar. Okay, wait us. So I'll give you the answer. So I will give you the book. Okay. Send me your address, darling. Then I will post the book to you. Can or not? Okay, can. Because all of them, I'm couriering the book. So that I can courier. Page 57 and teacher. 57 sudah sayang. Dah. Wait. I mean, not finished yet. Not fully finished. Okay, not fully lah. Okay, Yeah. so kita buat soalan 1 sampai, kalau boleh kita buat soalan until 28, I'll be very happy. 28 I'll be. Okay. Okay, buat sekarang sayang. I will bincang one by one. Alright. 10 minutes faster. Tidak, cikgu hantarkan. Ten minutes, cikgu tanda sekejap.
Okay, guys, shall we discuss? Vika? Halo, sudahkah? Shall we start? Kita berhenti. Okay, never mind. From the beginning, I will do one by one with you all. Are you all here? Shall we do? Yes. Okay. Yeah. Yes, teacher. Jadual berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran British, we ikut BMA. Now, why BMA diperkenalkan? The answer will be B, untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Okay, kemudian, 2, apakah kesukaran hidup yang dihadapi oleh rakyat semasa pentadbiran Jepun di Tanah Melayu? Nah, apa masalah yang mereka hadapi? One is penularan penyakit dan masalah cukai yang tinggi. Peras ugut 1 and 2 ya, penularan penyakit dan juga peras ugut. Nah, nombor 3, jadual berikut berkaitan dengan tentera British. Now, rakyat menyambut kedatangan tentera British di Kuala Lumpur. Nah, mengapakah sambutan itu diadakan, sayang? Why? Because kedatangan mereka dikatakan untuk memulihkan keamanan tanah Melayu. Okay, number 4. British military administration gagal dilaksanakan di Tanah Melayu. Nah, apakah pengajaran daripada peristiwa itu? Apa pengajaran kepada kita? Kita perlulah Bersikap waspada. bersifat waspada. Okey. Major General Raffles Horn diberikan tugas mengetuai sebuah unit untuk merangka Major Raffles Horn diberikan tugas mengetuai sebuah unit untuk merangka pentadbiran Lion Unit. Apakah unit tersebut? The answer is what, sayang? C. Yes, unit perancangan ekonomi. Berikutnya, raja berikut. Cuba suruh besarkan dia. Okey, raja berikut menunjukkan perubahan. Sekejap dia gerak. Minutes, cuba adjustkan ini. Okey. Nah, raja berikut menunjukkan perubahan pentadbiran British di Tanah Melayu. So dulu dia ada BMA, kemudian diganti dengan Malayan Union. Mengapakah British melakukan perubahan tersebut? Why, sayang? Memperkukuhkan pemerintahan raja. No, darling. Pemerintah beraja, that means they're trying to help orang Melayu, betul lah. It's actually untuk melicinkan pentadbiran British di Tanah Melayu, mengukuhkan ekonomi mereka boleh, memperkukuhkan pemerintahan British boleh. Beraja cannot. Okay, number 7.
Malayan Union diketuai oleh pemimpin yang dilantik oleh Raja England. Nah, siapakah pemimpin tersebut? Dia benar British. Very good. Nah, 8. Maklumat berikut berkaitan dengan pentadbiran British di Tanah Melayu. So, kita ada Majlis Raja-Raja dibentuk, and then pentadbiran tentera British, and then, Majlis Raja-Raja dibentuk, prinsip kerakyatan sama rata, and also kerakyatan di keseluruhan jaya negeri di setiap negeri. Nah, apakah sistem pentadbiran yang berkaitan dengan maklumat tersebut? Ia berkaitan dengan apa? Majlis Raja-Raja, prinsip kerakyatan yang sama, ada pesuruh jaya negeri di setiap negeri. Ia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Malayan Union. Dia berkaitan dengan Malayan Union. Nah, kemudian, apakah kesan pentadbiran Malayan Union terhadap Raja-Raja Melayu? Rafi, apa kesan dia terhadap Raja-Raja Melayu, sayang? Menjadi ahli majlis raja-raja dan membincangkan soal agama Islam. Very good. Mereka hanya menjadi ahli majlis raja-raja dan hanya membincangkan soal agama Islam. Nah, nombor 10. Maklumat berikut berkaitan dengan kedudukan Raja-Raja Melayu. Okay. Maklumat berikut berkaitan dengan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. Okay. Agama Islam, adat istiadat. Apakah kesan daripada kedudukan tersebut? Ini menunjukkan apa? Mereka hanya menjaga agama Islam dan adat istiadat. So, ia telah menghakis kuasa Raja. A. Nombor 11. Malayan Union telah memperkenalkan prinsip kerakyatan jus soli. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip jus soli? Rafi, ini cikgu dah ajar. What is the answer, sayang? The answer is A. Yes, 1 dan 2, individu yang lahir di Tanah Melayu and individu yang berumur kurang daripada 18, ibu atau bapa akan diberikan kerakyatan. Nah, mengapakah kerajaan British menghantar Harold McMichael, my dears? Donkey. Yes, correct. Mendapatkan tanda tangan daripada Sultan. William dan juga McMichael berjaya menyelesaikan misi mereka di Tanah Melayu dalam tempoh 2 bulan. Bagaimanakah misi mereka berjaya dicapai? C. Yes, mereka menggunakan paksaan. Nah, kemudian kita ada reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Nah, British telah mengisytiharkan Malayan Union pada 1 April 1946 dan mendapat tentangan Raja-Raja Melayu. Apakah tentangan tersebut? Mengapakah tentangan tersebut berlaku? Bila British membuat Malayan Union, people are not happy with Malayan Union. Why? D. Yes. Yes, dia merupakan penjajahan secara mutlak. Nah, bagaimanakah Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union? Raja-Raja Melayu, what they do? They hantar surat to London. Yes, Surat bantahan. hantar surat bantahan ke London. Nah, bantahan terhadap Malayan Union telah dibuat oleh Akbar berikut. So, kita ada Akbar Utusan Melayu, Majlis dan juga Warta Negara, correct. Okay. Number 70. Jadual berikut berkaitan dengan usaha orang Melayu menentang Malayan Union 1 hingga 4 Mac 1946. Kongres Melayu pertama, Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Apakah kepentingan peristiwa tersebut? Ini adalah mereka bersetuju untuk membentuk UMNO. The answer is A. Selaras dengan itu, pada 11 Mei 1946, UMNO telah dibentuk. Okey. Raja berikut berkaitan dengan tindakan orang Melayu menentang Malayan Union. Tunjuk perasaan menentang Malayan Union di Alostar Kedah, Batu Pahat, Johor.
Mengapakah perkara tersebut berlaku? Why? Why penentangan ini berlaku? Kerana mereka telah buat apa? Mencabul kedaulatan bangsa. Boleh faham? Boleh. Can teacher. Bagus. Okay, now. Kemudian kita lihat yang mana saya. Okay, number 19. Pengenalan Malayan Union memberi kesan terhadap orang Melayu. Apakah kesan terhadap tersebut? Donkey. No. Apa kesan sayang? Terhadap orang Melayu, the impact towards orang Melayu. Perpaduan kaum. Okay, because orang Melayu sudah mula bersatu padu. Right, daripada dulu they were segregated into kaum, like negeri Perak, negeri Selangor, negeri Pahang, everybody was segregated. Now it become the union for them. Okay, 20. Bagaimanakah Raja-Raja Melayu menentang gagasan Malayan Union pada tahun 1946? So how Raja-Raja Melayu buat sayang? Menghantar pemerintahan dan memulaukan perlantikan governor. Semua sudah lupa. Okay, can I understand so far? All are very blur lah. Why lah? So, Sohail I can understand. Yang dua ekor ni. Okay, number 21. Maklumat berikut berkaitan dengan keputusan persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandaria Kuala Langsa membawa kes ke Mahkamah England. Mengapakah tindakan tersebut diambil? Why? Is it B? No. Untuk menyatakan apa? A. Menyatakan bantahan. Alright. Now, gagasan Malayan Union ini turut mendapat bantahan daripada bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di negara kita. Now, siapakah pegawai tersebut? Donkey. Donkey, betul sayang. Newbold adalah juru bahasa. Sir George Henry Hall adalah Setiausaha Tanah Jajahan, pejabat Tanah Jajahan. Frank Swettenham, Churchill Clementi Smith, kedua-dua mereka adalah bekas pegawai British 3 and 4. Now, bantahan terhadap Malayan Union turut melibatkan tokoh wanita. Siapakah tokoh wanita tersebut? Zahra Abdul dan Hajah Sifah Tengku Othman. Can understand? Boleh. Okay. Now, pada 1 Julai 1946, Hari Penyerahan Sarawak diisytiharkan di Kuching. Apakah kesan pengisytiharan tersebut? On 1st July, they are very angry with British. Why? Menjadi tanah jajahan British. Aduh. Gambar berikut menunjukkan Charles Vannerbroek yang mengisytiharkan Sarawak kepada British pada 1 Julai. Apakah faktor penyerahan tersebut? Sure. Our question 24 is not same. Oh, yes, what's your question, sayang? Peristiwa sengkit berdarah berlaku pada tahun 1949 dengan pembunuhan Governor. Oh, okay. Your question will be 28. Okay. Read your question, sayang. Okay, itu cikgu belum ajar. It's okay. But 25 is same or not? No. 25 also different. Okay, because mine is an old book. Okay, never mind. Kita tinggal sehingga apa yang cikgu dah ajar. Okay, now tengok your essay part. Now kalau boleh cuba buat question muka surat 196 sayang. 60. Yorang punya muka surat apa? Because buku cikgu buku lama. 56. Oh, yorang 56. Mine is 60 already. Okay, never mind.
So anda tengok soalan 1 dengan soalan 2. Cuba buat soalan tu, boleh ke? Dan so soalan 3. Boleh. Jadi kita boleh bincang. Remind me to bincang. I will bincang with you all together. Then we can do this essay. Boleh ya? Boleh. Okay. Alright, teacher, I might have to go now. Okay. So, bye-bye. Bye-bye, darling. Bye-bye. Take care. Bye, Thank guys. you. Bye, teacher. Bye, darling. Okay, thank you teacher. Bye bye. Bye.